Bermula bulan depan, lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM boleh diperbaharui menerusi aplikasi MyJPJ. Pelaksanaan urus niaga pembaharuan LKM melalui aplikasi ini akan dilaksanakan secara berfasa, di mana pada peringkat permulaannya hanya melibatkan kenderaan persendirian individu ataupun untuk warga negara. Individu yang memilih LMM digital semasa pembaharuan akan nikmati ribat RM5. Tawaran bermula 1 Februari hingga 31 Disember 2024 untuk warga tempatan sahaja. Menerusi aplikasi sama, pemilik kenderaan juga boleh berkongsi LKM digital bersama individu lain termasuk keluarga bermula hari ini. Siasatan kes pembunuhan kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin tidak akan dihentikan meskipun tiada petunjuk baru ditemukan setakat ini. Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan turut mengesahkan kes berkenaan tidak diklasifikasi sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Siasatan masih diteruskan bagi mencari petunjuk baru. Mengenai bantuan daripada Interpol, beliau berkata pihaknya masih tunggu maklum balas berkaitan semakan pangkalan data untuk bantu siasatan. 6 Disember lalu, Zain ditemukan meninggal dunia berhampiran aliran anak sungai berdekatan blok rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai. Mangsa dilaporkan hilang sehari sebelumnya. 50,623 klien terlibat program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK Kendalian Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK tahun lepas. 15,425 daripadanya telah dinilai sepanjang Januari hingga November dengan 83% berjaya capai tahap kepulihan. Jumlah itu bertambah berbanding 14,008 pada tahun 2022. Tahun ini, kadar kepulihan penagih disasar mencecah 75% manakala tahun depan 80%. AADK menetapkan sasaran dadah terkawal menjelang tahun 2025 adalah sebanyak 400 kes bagi setiap 100,000 penduduk dan kita perlu menyahut cabaran dan memperhebatkan lagi usaha kita untuk mencapai sasaran KPI tersebut. Berita malang buat Kelantan FC apabila disahkan tidak layak beraksi pada saingan Liga Super musim depan. Ia berikutan skuad dari Pantai Timur itu gagal memperoleh lesen kebangsaan selepas tamat tarikh tutup pada Ahad. Pengerusi Badan Bebas First Instance Body FIB Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif kata keputusan itu dibuat pada mesyuarat pelesinan kelab Liga Bola Sepak Malaysia MFL FIB yang diadakan secara dalam talian. Jelas beliau, Kelantan gagal mengungkapkan dua kriteria kewangan sebelum tarikh akhir yang ditetapkan masing-masing pada 30 November dan 31 Disember. Ini antaranya membabitkan tunggakan KWSP dan Perkeso. Bagaimanapun, Sheikh Muhammad Nasir menjelaskan Kelantan masih ada peluang untuk mengemukakan rayuan pada Badan Rayuan Pelesinan Kelab MFL sebelum 5 petang 8 Januari ini. Skuad The Red Warriors menamatkan saingan Liga musim lalu di kedudukan tercorot dengan hanya mampu memungut 8 mata daripada keseluruhan 26 perlawanan. Isu tunggakan gaji yang melanda Kelantan United KUFC mencapai kata sepakat. Ia diselesaikan dengan situasi menang-menang antara pihak pengurusan kelab, pegawai kejurulatihan dan barisan pemain. Ketua Pegawai Eksekutif KUFC Wan Zul Ikmal Wan Abdul Aziz berkata pihaknya telah mengeluarkan memo berhubung jadual pembayaran gaji dan dipersetujui oleh semua yang terlibat. KUFC telah memulakan proses bayaran bermula pertengahan Disember lalu melibatkan separuh gaji bulan Ogos. Menerusi persetujuan penjadualan, pembayaran bagi baki bulan Ogos adalah pada 31 Disember 2023. Mana-mana pemain atau pegawai yang belum mendapat baki gaji bulan Ogos, pihaknya akan menyelesaikan pembayaran itu esok. Bagi gaji Oktober hingga Disember, ia akan dilunaskan pada 15 dan 31 Januari. Penjadualan pembayaran ini turut dimaklumkan kepada pihak MFL. Cari Hinton masuk ke dalam kawasan penalti Barat Kumang. Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL mengumumkan akan menyertai Liga Hoki Malaysia musim ini menerusi Kuala Lumpur City KL City. KL City ditubuhkan persatuan itu dengan kerjasama beberapa agensi seperti Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP.
Presiden PHKLI Vignesh Waran berkata KL City akan menghantar 2 pasukan iaitu lelaki dan wanita pada kejohanan berkenaan. Ditemui pada sidang media di Stadium Hoki Kuala Lumpur, beliau berkata kedua-dua pasukan ini akan diwakili anak jati Kuala Lumpur berusia 21 tahun dan ke bawah. Dari segi jangka masa panjang, kita mahu jadikan kelab ni sebagai satu kelab berasas Kuala Lumpur yang asal usul Kuala Lumpur untuk warga Kuala Lumpur, untuk semua komuniti main. Jadi ada fan base dan sebagainya lah dari segi jangka masa panjang. Itu yang kita target. Jadi sebab tu kita namakan brand sebagai Kuala Lumpur City dari segi Liga Hoki Malaysia. Pemain squash wanita kebangsaan Aifa Azman bersedia untuk membuka lembaran 2024 untuk keluar dari zon selesa. Ia termasuklah menjalani latihan lebih panjang di luar negara. Aifa akan menjalani latihan selama 2 bulan di England bermula Mac ini dan akan berlatih bersama pemain dalam kelompok 20 teratas di sada. Pemenang pingat emas Sukan Asia acara berpasukan wanita ini berharap peluang berlatih dengan pemain terbaik di sana akan membantu meningkatkan lagi tahap permainannya. Selain latihan di England, atlet dari Kedah itu juga dijadualkan bertanding dalam beberapa kejohanan di London dan Manchester. Aifa yang memenangi kejohanan squash terbuka Malaysia 2021 itu akui tidak sabar untuk menonjolkan diri dengan mencipta lebih banyak kejayaan dalam kejohanan bertaraf lebih tinggi tahun ini. Perlawanan sulung Aifa tahun ini adalah berdepan pemain ke-49 dunia Grace Gear dari England pada kejohanan juara-juara 2024 di New York dari 17 hingga 25 Januari ini.